Dan syair, lantunan syair ini menunjukkan bahar-baharnya. Lantunan-lantunan syair itu menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa idza madahtu qasidati bi Muhammadin, kalau sekiranya aku fa idza madahtu Muhammadan bi qasidati, sekiranya aku memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan qasidah yang aku karang, dengan syair yang aku karang, falaqad madahtu qasidati bi Muhammadi, sesungguhnya aku memuji syairku dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia puji syair dia sebab dia ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dikarang itu kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syaraful lisan bi dzikri Ahmad sayyidi, mulianya lidah kita ini, syaraful lisan bi dzikri Ahmad sayyidi, dengan kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan aku memuji penghuluku iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bi dzikrihi, dengan kita mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naqfil humuma wa nahtadi, cukup segala duka cita dan kita akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi, diteruskan lagi dengan syair, habibuna awsa, kekasih kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kami, fahiya raddadu, iaitu dengan kita mengulangi menyebut apa? Ya Rabbi salli alal habibi Muhammadin, ya Allah selawat dan serta salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kecintaan mereka para ulama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini apabila kita melakukan majlis menyambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, kita dikecam. Sedangkan daripada satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Isnin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada orang tersebut, sahabat baginda yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan puasa hari Isnin?" Kemudian Rasulullah menjawab apa? "Dzaka yaumul wulidtu fi." Ya, dzaka yaumu wulidtu fi. Hari itu hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Kalau ulama-ulama usul, dia menyebutkan bahawa di situ ada illah, ada sebab. Puasa hari Isnin, kenapa? Kenapa? Kerana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu bulan ada berapa hari? Hari Isnin berapa kali kita jumpa hari Isnin? Satu bulan. Satu bulan biasanya ada 4 minggu. 4 minggu 4 kali Isnin. Setiap minggu 4 kali satu bulan kita menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini baru sekali ini. Kalau kita puasa setiap hari Isnin, kita berpuasa bermakna setiap hari, setiap minggu kita menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bulan 4 kali kita menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang pula ada orang mengatakan, janganlah kita melebih-lebih sangat nak cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbi, boleh tak kita cinta lebih pada Rasulullah? Datang pula hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ya Allah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman. Tengok, cinta dihubungkan dengan iman. Tidak beriman seseorang itu sehingga aku ini lebih dicintai daripada ibu bapanya, daripada anaknya, daripada sekalian manusia. Cinta Rasulullah lebih daripada ibu bapa. Cinta pada Rasulullah lebih kepada anak. Cinta pada Rasulullah melebihi daripada manusia seluruhnya. Allah besarnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak pupuk rasa cinta pada Rasulullah, nak pupuk anak-anak, adik-adik kita yang ada di hadapan kita ni. Hari ini saya lihat semuanya banyaknya syabab, pemuda-pemuda, orang yang melebihi daripada nama pemuda itu tak ramai, ramainya pemuda. Inilah pemuda-pemuda yang bakal menjadi benteng kepada Islam pada akhir zaman. Adik-adik pernah lihat, pernah dengar tak satu cerita dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah dengar? Tak tahu lagi, tak dengar lagi, tak tahu.
Jadi nak sebut di sini ada dua orang sahabat Rasulullah, sahabat, tapi umurnya lingkungan 16, 14, 15, 15, 16, dua orang. Ketika mana perang Badar, dua orang sahabat Rasulullah SAW ni nak keluar perang. Nak keluar perang. Umur 14, 15, 15, 16. Adik umur berapa sekarang ni? Ada yang 15, ada yang 16 lah. Nak keluar perang ni. Umur 15, 16 nak keluar perang dengan Rasulullah SAW. Nak ikut Rasulullah SAW berperang. Bila sampai, dia tanya, mana Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Tahu Abu Jahal adalah panglima perang musyrikin. Abu Jahal. Tanya, mana Abu Jahal? Apa pula budak dua orang ni nak perang dengan Abu Jahal? Budak dua orang nak perang lawan panglima ni. Sampai waktu bermula dah peperangan Badar, dua orang ni nampak Abu Jahal, dia kejar dulu, dia pergi bunuh Abu Jahal. Dua orang tu dia pergi. Budak tadi 14, 15 tadi, dia pergi bunuh. Sehingga kalah Abu Jahal di tangan dua orang tadi. Kekuatan dia, hati dia nak berjaya. Kerana apa? Ada Rasulullah SAW. Hubungan dia dengan Rasulullah SAW. Adik-adik, pupuk rasa cinta pada Rasulullah. Banyakkan selawat pada Rasulullah SAW. Abang-abang, pakcik-pakcik, hari-hari, setiap hari kita selawat pada Rasulullah. Ulama' dia ada mengarang kitab, ada 20 kelebihan berselawat kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah orang yang mana melazimi berselawat kepada Rasulullah SAW tidak akan fakir, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita lazimi. Alhamdulillah, syukur kerana Ustaz Huzaif dia suruh berdiri. Kalau tak suruh berdiri rasanya lebih lama lagi. Tapi alhamdulillah jadi letih sikit. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan habaib, dengan para asatidzah yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat kelebihan pada kita menyambut Maulidin Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita, Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita orang yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak. Ketika mana kita disoal oleh Allah, oleh para malaikat di dalam kubur, Rasulullah SAW akan datang bantu kita untuk berhadap dengan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur kelak. Itu permulaan ujian kita. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita, bantu keluarga kita, bantu isteri kita, bantu anak-anak kita, dekatkan keluarga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pupukkan, campakkan rasa cinta kita kepada Allah, campakkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif dari Siragah dan kita jemput Syekh Haji Ahmad Mas'um dari Batai untuk meneruskan lagi tausiah sebelum insyaAllah akan dengar dia oleh Nail Tahir insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, dzil tawli wal in'am, alladzi takarrama alaina bi an jalana min ahli al-iman wal islam. Wa nas'alullaha ta'ala an yaftaha lana futuhal arifin wa an yusirina al-kitab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam sayyidina Muhammadin huwa nurun misbahiz dhalam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina a'immatal a'lam min yaumina hadha ila yaumil qiyam. Hadratul mukarramin, para habaib, asatidz, Tuan Nazir Masjid Meru, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang ulama Hadramut, Yaman zaman dahulu, beliau berkata, "Idza dzukirus salihun tanzilur rahmah." Ketika kita menyebut nama orang soleh, Allah turunkan rahmat. Wa kaifa bi aslahis salihin? Macam mana kita menyebut orang yang paling soleh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga bukan dengan amal, ibadah, sedekah, puasa, bukan. Kita masuk surga dengan rahmat. Macam mana dapat rahmat? Dengan menyebut orang soleh. Apatah lagi dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling soleh. Pastilah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bulan Syawal ni masih dalam bulan Aid. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair.
Dan alhamdulillah bulan Ramadan telah kita makmurkan dengan ibadah, puasa, ada baca Al-Quran, solat tarawih, qiyamul lail, semua. Lepas tu kita sambung dengan belajar atau maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis ilmu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat yakni jamaah Surau Darul Makmur ini yang memang makmur, melihat jamaah sekarang ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti bangga. Bangga kenapa? Bangga sebab di sini disebutkan atau saling mengingatkan haram dan halal. Mengingatkan dengan solawat pada Nabi Muhammad SAW, semua ada. Oleh sebab tu, dan Nabi pasti tahu. Kenapa? Malaikat akan bagi tahu setiap minggu Nabi, malaikat ni jumpa Nabi, terus repot pada Nabi, ya Rasulullah, jamaah Surau Darul Makmur nyebut ada yang solat tarawih, ada puasa Ramadan, qiyamul lail, semua disebut oleh malaikat kepada Nabi. Lepas tu Nabi mendengar berita macam ni, pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senyum, bahagia dan bangga. Kita bangga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa. Sebab kenapa? Sebab Nabi memang orang yang sempurna. Nabi memang orang yang paling tinggi nanti derajatnya. Kita bangga dengan Nabi itu adalah biasa. Yang luar biasa adalah kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kalau kita nak dibanggakan oleh Nabi? Buat amalan-amalan macam ni. Majlis ilmu, maulid, terus semua amalan yang telah kita buat, kita buat bulan Ramadan, teruskan. Sebab nanti di akhirat ada hisab. Istilahnya nanti akan tayang filem kehidupan di akhirat. Macam mana filem kehidupan? Kehidupan seseorang akan semua ditayangkan. Berapa lama filem ni? Ngikut umur. Kalau umur 60 mungkin panjang. Kalau masih 50, 30, 20 mungkin filem ni tak panjang sangat. Dan ini pasti tayang. Kalau sudah tayang, semua akan tayang. Kalau kita tengok di istilah hisab kita nanti, filem kehidupan kita ditengok, alhamdulillah saya puasa, semua orang melihat. Semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman tengok kita punya amal. Alhamdulillah saya puasa, saya qiyamul lail, saya baca Al-Quran, saya hadir majlis ilmu, saya bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita juga bahagia. Sebaliknya juga akan ditampakkan kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada maksiat, semua akan tampak filem. Oh, saya pernah maksiat, mata saya pernah buat, tengok benda yang maksiat, lucah misalnya, yang tak pantas. Saya pernah hina orang dengan mulut saya. Oh, saya pernah rendahkan orang. Semua akan tampak. Dan filem ini pasti ada nanti. Hisab ini pasti ada di akhirat. Sebelum filem ini tayang di akhirat, sebelum filem ini diputar di akhirat, mari kita putar di dunia ini. Kita muhasabah diri, apa yang salah daripada kita. Kalau ada yang salah, kita betulkan. Apa yang silap, kita edit. Sebab kalau sudah tayang di akhirat, tak ada kesempatan lagi kita nak edit. Tak ada kesempatan lagi kita nak ubah, nak sensor. Yang lucah-lucah semua tayang. Kecuali di dunia kita edit semua. Kita di dunia mungkin ada silap antar manusia, kita minta maaf. Ada kewajiban Allah yang kita tinggal, kita qada. Di dunia ada kesempatan lagi. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang sekejap ni, saya mengajak hadirin, terutama saya sendiri, untuk bermuhasabah setiap hari. Kalau memang ada salah silap, kita terus istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama, hasibu anfusakum qabla an tahsabu, kira diri kalian sebelum kalian itu dikira. Jadi sebelum filem tadi tayang, kita tayangkan sendiri, kita kira, ya Allah saya silap. Mungkin yang kecil-kecil ini kesilapan masih belum dikira, belum balik. Yang besar-besar, yang sudah balik, dia tahu ini salah, dia buat. Hati-hati, kalau sudah di akhirat tak ada kesempatan. Sekarang kita ada kesempatan, kita rubah mengikut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah fa inni atubu ilallah fi yaumin wa lailah 70 marrah. Nabi mengatakan, wahai orang-orang mukmin yang beriman,
taubatlah kalian, beristighfarlah kalian, minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, setiap hari 70 kali dia taubat. Ada riwayat 100 kali. Ini Nabi. Nabi sudah dijamin ampunan dosa. Surga pasti Nabi ada paling atas. Ini Nabi masih beristighfar, taubat kepada Allah 70 kali. Kita, siapa yang jamin dosa kita? Siapa yang akan menjamin kita akan masuk surga? Tak ada. Kenapa kita tak nak mengikuti Nabi? Nabi menyuruh sekali dengan memberi contoh. Jadi Nabi 70 kali, maka kita umat Nabi Muhammad SAW lebih daripada itu. Sebab kenapa? Nabi ini maksum. Ini nama saya maksum. Nabi ini yakni dijaga daripada dosa. Sudah dijamin surga. Kita tak ada yang menjamin. Patutnya lebih banyak lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab tu, mari kita muhasabah diri. Ada salah silap sebab kita selama kita hidup di dunia, syaitan pasti kacau kita. Pasti ada salah silap yang kita buat. Terus kalau kita memang silap, jangan sampai dibuat sengaja. Terus kita istighfar pada Allah SWT, minta kepada Allah semoga kita ditutup, yang ini tidak ditayangkan. Hisab kita yang buruk-buruk nanti, maksiat kita yang dibuat tidak ditayangkan, tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya ini yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada salah silap cakap. Saya minta maaf. Di dalam Idul Fitri ini sekali lagi saya mengucapkan selamat hari raya. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada tingkah laku saya atau perkataan saya yang menyindir hati atau terkena hati, saya minta maaf yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dan insyaAllah kita akan dengar tausiah perdana kita daripada Habib Naim Al-Tahir. InsyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. رب اشرح لي صدري بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر لي أمري بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك وهدي قلبي بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك وسدد لساني بما سددت ألسنة الصالحين الصادقين من عبادك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yang saya hormati para asatidzah, Ustaz Hanif secara khusus, dan para yang lebih tua daripada saya, daripada alim ulama dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala insyaallah menjadikan majlis ini salah satu majlis yang mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, majlis yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa kita, majlis yang insyaallah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmah, yang dengan rahmah itu insyaallah kita akan sentiasa dibimbing ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik berkumpulnya kita di dalam majlis ini. Bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita taufik, yang telah menyampaikan kita di bulan ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dapat kita berpuasa pada bulan Ramadan dan sampai pada hari raya. Bersyukur kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dalam segala amalan, yang insya-Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita nikmat taufik ini berterusan di dalam keadaan kita ikhlas untuk mengamalkan segala amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Daripada bulan Ramadan Al-Azim datangnya kita pada bulan Syawal, masih lagi kita berkumpul di dalam majlis seperti begini, tidak lain dan tidak bukan untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam,
adalah salah satu tujuan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beriman bahwasanya adanya hari akhirah yang mana kita akan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalah perkara yang dapat kita kumpul bila mana kita duduk di dalam dunia yang sementara ini selain daripada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang adakan majlis ini di kota kita, adakan majlis ini di kawasan kita, adakan majlis ini di negeri kita, adakan majlis ini di negara kita. Karena apa? Karena dengan majlis-majlis seperti begini hati dapat hidup, hati yang telah mati dapat hidup, hati yang sentiasa melakukan maksiat yang telah keras dapat hidup, hati yang sudah hitam legam dapat menjadi putih dengan berkat hadirnya dia di dalam majlis-majlis seperti begini. Kata guru kami Al-Habib Ali bin Al-Jufri berkata bahwasanya tandanya matinya hati itu ada 3. Yang pertama sekali adalah bila mana dia melakukan maksiat, tidak lagi dia merasakan bersalah bila mana melakukan maksiat. Bila mana dia melakukan maksiat, dia tidak lagi merasakan kesalahan di dalam melakukan maksiat. Dan ini adalah keadaan ramainya pada zaman sekarang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar, yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi merasakan perkara itu tidak bersalah, tidak memakai aurat dengan benar di hadapan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang perempuan maupun lelaki, di dalam keadaan merasakan diri mereka tidak bersalah. Ada yang sampai ke tahap melakukan perkara yang lebih besar, dosa-dosa yang lebih besar, meminum khamar dan sebagainya di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, di hadapan orang muslimin sendiri berada di dalam keadaan tidak bersalah. Ini tanda bahawasanya seseorang sudah mati hatinya. Itu tanda yang pertama. Dan tanda yang kedua dikatakan oleh Al-Habib Ali Jufri, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, adalah bila mana dia melakukan ketaatan, tidak lagi dia dapat merasakan ketaatan tersebut. Tidak lagi dia dapat merasakan kelazatan di dalam ketaatan. Tidak lagi dia merasakan kelazatan di dalam ketaatannya. Dan yang ketiga adalah bila mana dia mendengar mau'izah, tidak lagi ada efek kepada mau'izah tersebut. Yang kedua, bila mana dia melakukan ketaatan, tidak lagi dia merasakan apa-apa kelazatan di dalam ketaatannya. Tidak lagi dia merasakan kehadiran hatinya bersama Allah saat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan mengangkat memohon kepada Allah, tetapi hatinya bukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Saat dia masuk di dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala sewaktu dia salat, tetapi hatinya berada di dalam keluar daripada salat. Hatinya berada di dunia, hatinya berada di maksiat, hatinya berada di dalam tempat-tempat yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bila mana dia datang di dalam majlis tazkir, datangnya orang yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, tidak lagi efek peringatan tersebut kepada dirinya. Karena apa? Diberikan alasan bahawasanya ini perkara sudah didengari, ini pendakwah sudah didengari, ini pendakwah tidak benar, dikomplain demi komplain setelah komplain dan sebagainya, maka nasihat satu pun tidak masuk di dalam hatinya. Bagaimana keadaan tersebut? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawasanya berilah peringatan. Allah suruh kita berilah peringatan. Karena apa? Wadzakir fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu akan ada manfaat kepada siapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwasanya peringatan itu akan ada manfaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sya'an seseorang yang berada di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyahmal imanuh, adalah bagaimana seseorang yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat beriman kepada Allah, nikmat beriman kepada Rasulullah, nikmat beriman kepada hari akhirah. Apakah yang harus dilakukan? Adalah dia menjaga nikmat iman tersebut. Kerana nikmat seperti mana kita mengetahui terbahagi kepada dua, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nikmat yang zahir yang telah kita dapati, yang telah alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada pakaian kita, daripada minuman kita, daripada makanan dan sebagainya, dan itu adalah perkara-perkara yang zahir. Tetapi nikmat
nikmat yang batin, yang lebih azim, yang lebih agung adalah nikmatul iman. Nikmat iman ini adalah nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat iman yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala dikatakan pada alim ulama, sifat Allah Subhanahu wa taala yang penyayang itu khas kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman adalah merahmati bagi keseluruhannya manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ar-Rahim, nama Allah yang Maha Penyayang, adalah dikhususkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi persoalannya, wahai hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala? Tandanya kita sayang kepada Allah adalah kita menjaga nikmat iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana cara untuk menjaga iman ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah seperti mana pada kita setiap hari harus memerlukan makanan yang zahir untuk hidup. Kalau tidak makan 2-3 hari sudah tentu kita akan mati. Begitu juga hati kita ini memerlukan kepada makanan. Iman kita memerlukan kepada makanan, dan makanan tersebut didapati di majlis-majlis ilmu, di majlis zikir. Dengan majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir ini dengan syarat seseorang yang datang di dalam majlis ini adalah hatinya berada di dalam keadaan terbuka, hatinya berada di dalam keadaan hadir bersama Allah Subhanahu wa taala, hatinya berada dalam keadaan hadir bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana dia masuk di dalam majlis seperti begini, dia mengetahui bahawasanya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengampuni dosanya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan dia taubah adalah Allah Subhanahu wa taala, yang akan kabulkan segala doanya, segala hajatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang hamba Allah sentiasa memerlu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keperluan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah 24 jam setiap hari. Setiap hari selagi mana dia belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerlu kepada kita, tetapi kita yang memerlu kepada Allah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak memerlu kepada kita, tetapi kita yang memerlu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agaknya berada di mana kita ini? Sekarang ini alhamdulillah kita masih boleh berjumpa dengan teman kita dan kawan kita, masih boleh bergembira dan sebagainya. Saat kita kembali kepada Allah, adakah kita boleh jamin diri kita berada di dekat orang-orang salihin, berada di dekat orang-orang sadiqin, berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam? Maka dengan itu guru kami Habib Anwar bin Habib pernah berkata, kalau seseorang beribadah di hadapan Kaabah selama 80 tahun, sesungguhnya dia tidak akan dibangkitkan kecuali pada siapa yang dia cintai. Siapa yang dicintai? Kalau dicinta kepada dunia, sudah tentu di akhirat kelak dia akan berada dalam keadaan susah, berada di dalam keadaan payah, berada dalam keadaan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak mencintai dunia. Orang-orang yang ghaflah yang mencintai dunia. Tetapi kalau bagi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, saat di dunia mencintai majlis Allah Subhanahu wa taala, mencintai majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang salihin, mencintai orang-orang sadiqin, maka kita memohon kepada Allah semoga dengan barakah cinta itu kita semua dikurniakan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang salihin, dan dikumpulkan kita semua kelak insya-Allah di Firdausul A'la bersama mereka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah memberitahu kepada wahai orang-orang yang beriman. Lihat, Allah memberitahu peringatan kepada siapa? Wahai orang-orang yang beriman, yang telah dianugerahkan nikmat iman di dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Jawablah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Untuk apa? Idza da'akum lima yuhyikum. Untuk mereka memanggil kalian agar apa? Agar menghidupkan hati kalian.
Ulama memberitahu lima yuhyikum, apa maksud menghidupkan di sini? Menghidupkan hati. Menghidupkan hati kita agar hati kita ini sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, opposite kepada apa yang tadi kita sebutkan tentang matinya seorang hati. Matinya hati seseorang berada dalam keadaan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang hatinya terbuka, hatinya bersih, hatinya merasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia bermunajat, saat dia beribadah, saat dia tadarru' di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat dia bangun tahajud, saat dia bangun qiyamul lail, dia boleh menangis kerana rindu kepada Allah, dia boleh menangis kerana ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka absyir, maka kabar gembiralah bagi seseorang itu, insya-Allah semoga seperti mana keadaan tersebut diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu yang kita memohon, wahai hadirin dan hadirat, daripada hadirnya kita di dalam majlis-majlis seperti begini. Hati memerlukan kepada taubah seperti mana dikatakan oleh ustaz-ustaz tadi, yang mana semua ustaz kita yang tadi telah sampaikan sedikit sebanyak daripada peringatan, tidak lain dan tidak bukan semuanya tujuan untuk memanggil kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, memanggil hati kita untuk hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingatlah bahawasanya salah satu imam yang bernama Imam Al-Junaid rahimahullahu taala pernah berkata, sesungguhnya ada hamba Allah, inna lillahi ibadan. Katanya beliau, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala hamba, idza aqilu, mereka itu berakal, setelah berakal idza aqilu amilu, falamma aqalu amilu, falamma amilu akhlasu fastada'ahumul ikhlas ila al-bab al-birri ajma'. Kata Imam Al-Junaid rahimahullahu taala, ada setengah hamba Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka ini berakal. Mereka ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia hadir di dalam majlis seperti begini, boleh saja Allah membukakan akalnya, kerana guru kami Habib Umar memberitahu akal bukan hanya di otak. Akal yang hakiki adalah yang terletak di dalam hati kita. Dengan itu Imam Al-Junaid ini berkata, ada setengah hamba Allah yang mana mereka ini berakal. Setelah mereka berakal, hadirnya mereka dalam majlis ini, maka mereka mendapat akal yang benar. Fa'amilu, tandanya seseorang itu benar berakal, apa dia buat? Dia akan mengamalkan apa yang telah didengari. Dan setelah dia mengamalkan apa yang telah didengari, bukan sahaja dia berhenti dekat situ, akhlasu, mereka fokus kepada keikhlasan di dalam amalan yang telah mereka lakukan. Mereka fokus kepada keikhlasan, maka dengan itu kata Imam Al-Junaid, dengan keikhlasannya, bukan dengan amalannya, dan bukan dengan akal fikirannya ataupun dengan ilmunya yang pertama tadi, tetapi dengan keikhlasannya itu, fastada'ahum ikhlas ila al-birri ajma'. Maka dengan keikhlasannya itu Allah membimbingnya kepada setiap dan segala pintu kebaikan. Segala pintu kebaikan ketahuilah bermulanya bila mana seseorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita keikhlasan insya-Allah. Dikurniakan kita taubatan nasuha insya-Allah, dijadikan kita majlis ini insya-Allah majlis yang dapat menghidupkan hati kita insya-Allah, diampuni segala dosa kita insya-Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menuruni hujan rahmah kepada kita insya-Allah. Dengan rahmat ini insya-Allah kita sentiasa diberikan pembimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan hidayah, ke jalan taufik yang dapat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan itu sedikit sebanyak kita mengambil kesempatan untuk sedikit berzikir, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan lagi rahmat kepada kita insya-Allah. Bersama-sama tersebut kalimat ya Allah 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 ya Allah
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا لكل خير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قلنا ولأهلنا ولأقاربنا ولمن حضر في هذا المكان وجميع المسلمين والمسلمات من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الغفلة إلى الإنابة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بنظري إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال والصدق والتوكل عليك والحسن الظن بك والغنية عمن سوى إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. نسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحج والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد ولا يشوب تكبر ولا عتول ولا فساد إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ya Allah, seperti mana Engkau telah mengumpuli kami ya Allah di majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa yang hadir pada malam ini ya rabbal alamin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, di mana kami
telah memohon kepadamu ya Allah di majlis ini ya Allah, majlis yang penuh dengan rahmah ya Allah, majlis yang penuh dengan barakah ya Allah, majlis yang penuh dengan barakah ya Allah. Kami mengambil kesempatan untuk berdoa kepadamu ya Allah, untuk memohon kepadamu ya Allah. Kurniakanlah kami taubah nasuha ya Allah, kurniakanlah kami taubah nasuha ya Allah, taubat yang menjauhkan diri kami daripada maksiat ya Allah, jauhkan mata kami daripada maksiat ya Allah, jauhkan pandangan kami daripada maksiat ya Allah, jauhkan telinga dan pendengaran kami daripada maksiat ya Allah, jauhkan segala tubuh badan kami daripada maksiat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang saleh dan salihah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami orang-orang saleh ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang saleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dicintai olehmu ya Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah jiwa kami ya Allah, bersihkanlah akhlak kami ya Allah. Tukarkanlah akhlak kami daripada kekotoran kepada kebaikan ya Rabbal Alamin. Tukarkanlah akhlak kami yang jahat kepada yang akhlak yang baik ya Rabbal Alamin. Tukarkanlah akhlak kami yang jahat kepada akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahkanlah ilmu kami dengan penuh barakah ya Allah. Berkatilah ilmu kami ya Allah, berkatilah adab kami ya Allah. Kurniakanlah kami adab ya Allah, adab di dalam majlis ya Allah, adab waktu menuntut ilmu ya Allah, adab di dalam kehidupan kami ya Rabbal Alamin, sehingga kami dapat mendekatkan diri kami sentiasa kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu seperti mana Engkau telah mengumpul kami di majlis ini, insya-Allah dikumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para orang-orang salihin, bersama orang-orang salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Kami memohon kepadamu semoga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah mengabulkan insya-Allah dengan doa-doa kami ya Allah, doa hadirin dan hadirat, segala hajat hadirin dan hadirat, dan insya-Allah majlis ini insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati secara khususnya kepada Ustaz Huzaif yang telah berusaha untuk menjayakan majlis ini insya-Allah, dan segala ahli khidmah yang telah berusaha untuk menjayakan majlis ini insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan mereka insya-Allah, dan begitu juga para asatidz yang lain dan hadirin dan hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kehidupan mereka semua ya Rabbal Alamin, menjadikan mereka insya-Allah qurrat ain sayyidil mursalin برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Segala yang baik itu daripada Allah dan segala yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Wal afu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, seperti mana sebentar tadi kita sama-sama telah mendengar tausiah demi tausiah yang mudah-mudahan akan menghidupkan hati kita. Jadikanlah hati-hati kita ni ya Allah, ya Allah, ya Allah, hati-hati yang hidup, hati yang tidak mati, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala khusus pada malam raya baru ini. Ya, barang siapa yang menghidupkan malam raya baru ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya jika mana hati-hati orang itu mati. Kita tak mau hati kita mati, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Al-Faqir sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya selayaknya. Kerana ramai lagi para ulama, para asatizah yang ada di khususnya di jajahan Takluk Meru ini, untuk menyampaikan ilmu dan sebagainya. Namun atas dasar dakwah, mudah-mudahan menuju Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya dan mengharapkan agar mendapat pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita namakan majlis kita dengan majlis Ta'lim Miftahul Jannah, anak kunci syurga ini. Mudah-mudahan ya kita mudah-mudahan mendapat ya anak kunci tersebut melalui keberkatan kita menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ramadan baru ini, syukur kepada Allah taala kita telah mengkhatamkan kitab Pelajaran Tauhid karangan Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Ya, jadi dengan pelajar-pelajar kita, sahabat-sahabat kita, ya, syukur kepada Allah taala. Dan ada lagi kitab Risalatul Jami'ah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan juga kitab Adab fi Sulukil Murid dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang insya-Allah akan cuba dikhatamkan sebelum dengan izin Allah taala saya dan sekeluarga akan berangkat ke Tarim semula. Saya dengan izin Allah taala dengan keluarga berhajat untuk menyambung pengajian di sana insya-Allah taala. Juga Ustaz Iqbal pun akan kembali insya-Allah ke Istighaf. Jadi juga ada beberapa pelajar yang kita bawa khusus dari Meru, pemuda Luqman, adik Luqman,
adik Salihuddin insya-Allah yang akan ikut, dan niat kita tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan akan ada bakal-bakal pengganti kiai-kiai, tok-tok guru, para masyayikh terdahulu, seumpama dahulu ya, seperti mana saya sebutkan. Dan Meru terkenal dengan Serambi Mekah Kelang. Kita tak nak nama tu terkubur begitu sahaja. Kita nak kembali. Bagaimana nak kembali? Mesti kepada proses pengajian ilmu, proses nak mengaji seperti mana dahulu, bertalaki, bersanad ya, beradab. Dan kita nak mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkatan kepada kita. Sepeninggalan saya pun nanti insya-Allah akan ada yang akan membantu untuk meneruskan pengajian. Sepeninggalan saya insya-Allah nanti kembali saya ke sini, kita akan sambung semula. Jadi pengajian ini kita tidak akan berhenti, akan terus mingguan dengan kitab-kitab yang baru dan tok-tok guru yang lebih jauh lebih alim dan mahir, dan insya-Allah boleh membimbing kita semua. Sepeninggalan saya insya-Allah kembalinya nanti insya-Allah kita akan teruskan lagi perjuangan kita untuk mempertabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita terasnya adalah iman, Islam, ihsan, dan jangan sesekali kita lupa tuan-tuan, para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam, 3 perkara yang mereka tidak pernah tinggal dalam dakwah mereka. Nombor 1 ialah tauhid, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2 tentang rasul, para nabi dan para rasul terdahulu tidak pernah tinggal dalam dakwah mereka mengingatkan umat mereka, memberitahu kepada umat mereka tentang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang disebutkan oleh para ulama kita, para asatiz kita tadi tentang cinta. Begitu hak terdahulu memupuk cinta kepada umatnya terhadap junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara lagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan kita ada sedikit kurang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita adakan majlis maulid bulanan. Ya, kalau ikutkan tidaklah berkemampuan kami untuk melakukannya dengan kekangan dan sebagainya. Namun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cinta yang mudah-mudahan kami beramal dengan hadis Nabi, niatul mukmin khairum minal amal. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal. Niat kami mudah-mudahan lebih baik daripada perbuatan ataupun kerja buat kami yang mungkin ada sebuah kekurangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap, bukan berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berazam dan berniat kita tuan-tuan dan puan-puan untuk, kalau boleh, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahawasanya adalah pelik kalau ada dalam satu keluarga tu tak ada seorang alim. Pelik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena anak ada satu. Kalau ada anak-anak muda yang sekarang ini yang nakkan mengaji agama, kita bagi galakan kepada mereka. Adik-adik yang ada sekarang yang sedang mengaji agama ni, teruskan menggiatkan usaha. Kerana kamu masa sekarang ni adalah masa untuk kita belajar bersungguh-sungguh, dan buah hasilnya nanti kita akan dapat kelak untuk yang seperti mana kata Habib Nail tadi dan para asatizah, untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala, untuk kita dapat keikhlasan, kita dapat beriman yang sempurna, ya, berilmu dengan ilmu yang benar, beramal dengan ilmu yang kita pelajari dengan ikhlas, akan menghasilkan wara' dan khaufillah. Kita ini manusia yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tok guru, para masyayikh, para habaib, ya, ramai ya yang dah tua-tua meninggalkan kita. Ilmu mereka pergi bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu itu melainkan dengan diangkatnya para alim ulama. Ya, kita terima berita sedih, ya, antara guru kami, Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, ya, merupakan seorang ulama usul, ya, yang mana telah meninggalkan kita, yang tara beliau itu sukar lagi didapati. Jadi saya seru, ya, bukan nasihat, bahkan harapan saya agar kita yang ada ni, yang muda-muda ni, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari seperti mereka, insya-Allah. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pernah mengingatkan kami dalam pengajian Kutul Qulub bersama dengan beliau, kitab Kutul Qulub karangan Syekh Abu Talib Al-Maki, bahawa sebenarnya manusia ini hatinya ada 4 keadaan. Keadaan yang seperti mana? Seperti gelas. Gelas itu ada 4 keadaan, yang mana kalau ditadah ataupun diletakkan di luar jalan untuk menadah air hujan,
Ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, gelas yang diterbalikkan. Keadaan yang kedua, gelas yang tidak diterbalikkan, diletakkan menghadap kepada langit, namun gelas itu kebocoran. Yang ketiga, gelas yang tidak diterbalikkan, terlangkup menghadap ke langit, namun di dalam gelas itu ada kekotoran. Yang keempat, gelas yang tidak terbalik menghadap ke langit, tak ada kekotoran dan tidak ada sebarang kebocoran. Gelas yang pertama yang ditelangkupkan, yang membawa erti kalau seseorang itu berada di dalam ataupun bertemu dengan orang-orang soleh, majlis khair dan sebagainya, mendengar kalam-kalam hikmah dan sebagainya, dengar lantunan Al-Quran dan juga ayat-ayat hadis Quran dan sebagainya, namun sudah terbalikkan hati dia siap-siap, maka dia tidak akan mendapat apa-apa kebaikan, wa iyazubillah. Yang kedua, kalau mana dia ada di dalam gelas yang diumpamakan dengan hati dan air hujan yang nak ditakungnya, namun gelas tersebut bocor, maka bagaimanakah nak menadah hujan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala? Kerana apa? Tampalan tidak ditampal dengan taubat yang disebutkan tadi. Tidak ditampal dengan taubat, bocor keluar begitu sahaja. Yang ketiga, menghadap ke langit, nak boleh menadah air hujan, namun jika di dalamnya ada najis, air yang bercampur di dalam najis itu akan berkeladak, tidak boleh digunakan sama sekali, ianya mutanajis. Bagaimana ia tak boleh untuk menyucikan? Dan yang keempat, tidak terbalik, dia menghadap, menjadikan mereka insyaallah qurrat ain lisiril mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu daripada Allah dan segala yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Wal afu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, seperti mana sebentar tadi kita sama-sama telah mendengar tausiah demi tausiah yang mudah-mudahan akan menghidupkan hati kita. Jadikanlah hati-hati kita ni ya Allah, ya Allah, ya Allah, hati-hati yang hidup, hati yang tidak mati, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala khusus pada malam raya baru ini. Ya, barang siapa yang menghidupkan malam raya baru ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya jika mana hati-hati orang itu mati. Kita tak mau hati kita mati, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Al-Faqir sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, bukan yang selayaknya. Kerana ramai lagi para ulama, para asatizah yang ada di khususnya di jajahan Takluk Meru ini, untuk apa, menyampaikan ilmu dan sebagainya. Namun atas dasar dakwah, mudah-mudahan menuju Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya dan mengharapkan agar mendapat pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita namakan majlis kita dengan majlis Ta'lim Miftahul Jannah, anak kunci syurga ini. Mudah-mudahan ya, kita mudah-mudahan mendapat ya anak kunci tersebut melalui keberkatan kita menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ramadan baru ini, syukur kepada Allah taala kita telah mengkhatamkan kitab Pelajaran Tauhid karangan Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, ya. Jadi dengan pelajar-pelajar kita, sahabat-sahabat kita, ya, syukur kepada Allah taala. Dan ada lagi kitab Risalatul Jami'ah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan juga kitab Adab fi Sulukil Murid dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang insya-Allah akan cuba dikhatamkan sebelum dengan izin Allah taala saya dan sekeluarga akan berangkat ke Tarim semula. Saya dengan izin Allah taala dengan keluarga berhajat untuk menyambung pengajian di sana, insya-Allah taala. Juga Ustaz Iqbal pun akan kembali insya-Allah ke Istighaf. Jadi juga ada beberapa pelajar yang kita bawa khusus dari Meru, pemuda Luqman, adik Luqman, adik Salahuddin, insya-Allah yang akan ikut. Dan niat kita tidak lain dan tidak bukan, mudah-mudahan akan ada bakal-bakal pengganti kiai-kiai, tutup guru, para masyaikh terdahulu, seumpama dahulu, ya, seperti mana saya sebutkan. Dan Meru terkenal dengan Serambi Mekah Kelang. Kita tak nak nama tu terkubur begitu sahaja. Kita nak kembali. Bagaimana nak kembali? Mesti kepada
proses pengajian ilmu, proses nak mengaji seperti mana dahulu, bertalaki, bersanad, ya, beradab. Dan kita nak mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberikan keberkatan kepada kita. Sepeninggalan saya pun nanti insya-Allah akan ada yang akan membantu untuk meneruskan pengajian. Sepeninggalan saya insya-Allah nanti kembali saya ke sini kita akan sambung semula. Jadi pengajian ini kita tidak akan berhenti, akan terus mingguan dengan kitab-kitab yang baru dan tok-tok guru yang lebih jauh lebih alim dan mahir, dan insya-Allah boleh membimbing kita semua. Sepeninggalan saya insya-Allah kembalinya nanti insya-Allah kita akan teruskan lagi perjuangan kita untuk mempertabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita terasnya adalah iman, Islam, ihsan, dan jangan sesekali kita lupa tuan-tuan, para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam, 3 perkara yang mereka tidak pernah tinggal dalam dakwah mereka. Nombor 1 ialah tauhid, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2 tentang rasul, para nabi dan para rasul terdahulu tidak pernah tinggal dalam dakwah mereka mengingatkan umat mereka, memberitahu kepada umat mereka tentang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang disebutkan oleh para ulama kita, para asatiz kita tadi tentang cinta. Begitu hak terdahulu memupuk cinta kepada umatnya terhadap junjungan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara lagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan kita ada sedikit kurang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita adakan majlis maulid bulanan. Ya, kalau ikutkan tidaklah berkemampuan kami untuk melakukannya dengan kekangan dan sebagainya. Namun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cinta yang mudah-mudahan kami beramal dengan hadis Nabi, niyatul mukmin khairum minal amal. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal. Niat kami mudah-mudahan lebih baik daripada perbuatan ataupun kerja buat kami yang mungkin ada sebuah kekurangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap, bukan berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berazam dan berniat kita tuan-tuan dan puan-puan untuk, kalau boleh, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahawasanya adalah pelik kalau ada dalam satu keluarga tu tak ada seorang alim. Pelik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena anak ada satu. Kalau ada anak-anak muda yang sekarang ini yang nakkan mengaji agama, kita bagi galakan kepada mereka. Adik-adik yang ada sekarang yang sedang mengaji agama ni, teruskan menggiatkan usaha. Kerana kamu masa sekarang ni adalah masa untuk kita belajar bersungguh-sungguh, dan buah hasilnya nanti kita akan dapat kelak untuk yang seperti mana kata Habib Nail tadi dan para asatizah, untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala, untuk kita dapat keikhlasan, kita dapat beriman yang sempurna, ya, berilmu dengan ilmu yang benar, beramal dengan ilmu yang kita pelajari dengan ikhlas, akan menghasilkan wara' dan khaufillah. Kita ini manusia yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tutuk guru, para masyaikh, para habaib, ya, ramai ya yang dah tua-tua meninggalkan kita. Ilmu mereka pergi bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu itu melainkan dengan diangkatnya para alim ulama. Ya, kita terima berita sedih, ya, antara guru kami, Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, ya, merupakan seorang ulama usul, ya, yang mana telah meninggalkan kita, yang tara beliau itu sukar lagi didapati. Jadi saya seru, ya, bukan nasihat, bahkan harapan saya agar kita yang ada ni, yang muda-muda ni, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari seperti mereka, insya-Allah. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pernah mengingatkan kami dalam pengajian Kutul Qulub bersama dengan beliau, kitab Kutul Qulub karangan Syekh Abu Talib Al-Maki, bahawa sebenarnya manusia ini hatinya ada 4 keadaan. Keadaan yang seperti mana? Seperti gelas. Gelas itu ada 4 keadaan, yang mana kalau ditadah ataupun diletakkan di luar jalan untuk menadah air hujan, ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, gelas yang diterbalikkan. Keadaan yang kedua, gelas yang tidak terbalikkan, diletakkan menghadap kepada langit, namun gelas itu kebocoran. Yang ketiga, gelas yang tidak diterbalikkan, terlangkup menghadap ke langit, namun di dalam gelas itu ada kekotoran. Yang keempat, gelas yang tidak terbalik, menghadap ke langit, tak ada kekotoran dan tidak ada sebarang kebocoran. Gelas yang pertama yang ditelangkupkan, yang membawa erti, kalau seseorang itu berada di dalam
ataupun bertemu dengan orang-orang soleh, majlis khair dan sebagainya, mendengar kalam-kalam hikmah dan sebagainya, dengar lantunan Al-Quran dan juga ayat-ayat hadis Quran dan sebagainya, namun sudah terbalikkan hati dia siap-siap, maka dia tidak akan mendapat apa-apa kebaikan, wa iyazubillah. Yang kedua, kalau mana dia ada di dalam gelas yang diumpamakan dengan hati dan air hujan yang nak ditakungnya, namun gelas tersebut bocor, maka bagaimanakah nak menadah hujan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala? Kerana apa? Tampalan tidak ditampal dengan taubat yang disebutkan tadi. Tidak ditampal dengan taubat, bocor keluar begitu sahaja. Yang ketiga, menghadap ke langit, nak boleh menadah air hujan, namun jika di dalamnya ada najis, air yang bercampur di dalam najis itu akan berkeladak, tidak boleh digunakan sama sekali, ianya mutanajis. Bagaimana ia tak boleh untuk menyucikan? Dan yang keempat, tidak pencegahan maksiat dan sebagainya perlu kita adakan. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ajak kepada kebaikan, kita cegah kepada kemungkaran dengan iman, dengan ilmu. Ya, jadi kelas yang menghadap ke langit tak terbalik, tak